A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, tuan-tuan dan juga puan-puan, muslimin dan juga muslimat sidang jemaah, peserta pelajar-pelajar kepada program kita iaitu Fatihah 2T, talaqi dan juga tadabbur yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah kerana pada malam ini Allah bagi kita kesempatan, bagi kita peluang untuk sama-sama menghabiskan siri tadabbur kita yang telah berjalan semenjak daripada hari Isnin lepas sampai hari ini. Insya-Allah kita akan mentadabburi ayat yang bakinya, iaitu ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7. Dan hari ini kita bertuah tuan-tuan dan puan-puan semua sebab malam ni ada special guest, ya. Ada ustaz kita iaitu nak tu pun dah. Ustaz Habibur Rahman. Okey nah. Okey. Tu adik punya telefon, okey. Adik main tempat lain. Bye bye. Hari ni dia tak nak tidur tuan-tuan dan puan-puan. Kita cuba tidurkan macam-macam cara, ya. Namun masih tidak berjaya. Tak apalah. Kang kejap dia ada, kejap dia tak ada. Kalau dia ada, Kang kita anggap tu iklan ni lah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sementara sekarang ni biar dia dengan mak dia. Anyway, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni saya nak tanya. Setakat ni kita dah follow kupasan tadabbur ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 setakat ini. Saya nak tanya pandangan anda. Adakah anda mempelajari sesuatu yang baru dan juga bermakna kepada anda? Kalau ada, tuan-tuan dan puan boleh tak tolong share kepada kita? Kita nak dapatkan feedback sebenarnya, ya. Adakah penyampaian kita, adakah sharing kita setakat ini memberi manfaat yang besar kepada anda? Mohon tuan-tuan dan puan sementara menunggu kawan-kawan kita masuk, ya, jomlah kita borak-borak, sembang-sembang sikit, ya, bercerita tentang apa manfaat, apa yang telah kita, apakah perkara besar yang telah kita dapat setakat ini berdasarkan kefahaman kita daripada ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-5. By the way, tuan-tuan dan puan nak tanya, jangan lupa kita bayar yuran. Nama percuma ni, ya, tapi ada yuran sebenarnya. Yuran tekan butang share, tekan butang like. Ya, tekan butang share lah, itu yang terbaik. Kita ingin sama-sama mengajak orang luar kat sana, ya. Ramai orang tuan-tuan dan puan sekarang ni kita baca Fatihah tapi masih lagi ramai yang tak faham. Bila tak faham tuan-tuan dan puan, kita ada masalah. Apa masalahnya? Dia seolah-olahnya kita nak pergi ke satu destinasi, GPS dah ada ni tapi tak reti nak guna. Ya, itu fungsi hidayah yang kita akan bincangkan malam ni, ya. Itu fungsi hidayah yang kita bincangkan malam ini dalam ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7. Kita dah ada dah Al-Quran. Dah ada dah surah paling agung. Maknanya kalau kita follow surah ni, everything insya-Allah akan mudah kehidupan kita. Tapi kita masih lagi struggle, ya. Masih lagi struggle dalam erti kata masalah kecil jadi besar kepada kita, ya. Itu maksudnya. Kita masih tak tahu lagi kehidupan kita ni sebenarnya kita nak kerja apa. Ramai lagi orang yang masih lagi tidak memiliki visi yang diinginkan oleh Al-Quran di dalam kehidupannya. Sebab tu kita perlu bantu. Sebab tu saya minta tuan-tuan dan puan-puan kita sama-sama tekan butang share, ya, untuk membantu rakan-rakan kita supaya mereka memiliki akses, itu perkataannya. Mereka memiliki akses yang mudah terhadap kalamullah Azza wa Jalla, ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Puan Hajah Aninan kita. Alhamdulillah dah bayar yuran. Mahal kan puan ni? Kan macam ni je. Dia punya mahal, ya. Macam ni je mahal dia, ya. Tak ada lah mahal, ya. Tuan Azrul bagi pandangan dekat sini, sangat membantu bila baca Fatihah rasa meremang bulu tengkuk. Wah, ini dahsyat ni. Saya pun masih lagi tak meremang, ya. Saya bercakap ni meremang, baca belum lagi meremang. Tuan kalau dah sampai tahap macam tu, maksudnya kita bersyukur ada something yang melekat. Ada something yang melekat, terpahat, sesuatu yang bernilai terpahat dalam diri kita berdasarkan pembelajaran setakat ini, ya. Puan Hafsah Wagiman, terima kasih banyak kerana masuk. Puan Jamaiyah Yaakob, terima kasih banyak. Rosnah, ya. Ini laki ke perempuan tak perasan ni, gambar tak ada, ya. But anyway, done sharing, thank you very much, ya. Siapa lagi yang ada? Mana yang lain ni, ya? Oh, mungkin tengah semayang saya rasa, ya. Mungkin kita dalam perjalanan balik surau, balik masjid, wallahu alam, ya. Tuan Abdul Latif kita, alhamdulillah terbaik Ustaz. Ya, insya-Allah kita cuba yang terbaik tuan-tuan dan puan. Walaupun orang cakap kita buat
ala-ala Facebook ni, tak. Ya, kami selalu berpegang bila kita nak menyampaikan agama, we try our best. We try our best, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bila saya sampaikan ceramah kita pada malam ini, saya buat yang terbaik, seolah-olahnya saya sampaikan macam di tempat lain. Supaya apa? Sebab saya tahu saya sedang deal dengan yang maha terbaik, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selaku makhluknya yang terbaik, kita tak boleh nak buat ala kadar sambil lewa bila kita nak menyampaikan perkara paling mahal, paling bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Tuan Azrul Nizam, ada orang ramai kita kat sini, ya. Tuan Muhammad Haris ada dah bayar yuran, terima kasih banyak, ya. Tuan Ahmad Makzin, ya, saya dapati cara yang betul fahami. Terima kasih banyak, ya. Saya pun suka tuan-tuan dan puan-puan faham, ya. Saya pun suka sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang kita ni bila bercakap kita faham, tapi bila audien dengar kita tak tahu lagi mereka faham apa, ya. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan at least dapat sedikit sebanyak kefahaman, ya. Siapa ada lagi malam ni? Puan Hamidah Muhammad kita ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak kepada yang share, ya. Siapa lagi yang ada? Puan Anita kita baru masuk, ya. Dah bayar yuran. Oh, dahsyat. Masuk-masuk dah bayar yuran. Terima kasih banyak. Puan Fatimah Ramlan pun begitu dan sharing. Terima kasih banyak. Baik, dari Singapura, Ulfah Hairul, alhamdulillah, dan sharing. Thank you very much for sharing, ya. Mudah-mudahan suara kita hari ni sampai ke Singapura. Dahsyat kan? Nikmat yang Allah bagi. Ni saya tengok ni teknologi ni, tuan-tuan dan puan. Saya tak tengok dari kacamata. Contohnya lah kita guna platform Facebook, ya. Siapa buat? Mark Zuckerberg dan sebagainya. Saya nampak lebih daripada tu. Ini platform teknologi ni asas di Allah SWT yang bagi. Cuma kita kena explore. Dan bila kita dah explore, kita tak sangka, ya. Hari ni saya bercakap daripada rumah saya ni di Bangi, orang di Singapura boleh dengar. Dulu tuan-tuan dan puan-puan, dulu saya pernah masa kecil-kecil dululah, waktu saya mendengar ada tok guru saya cakap, ya, bagaimana Nabi Ibrahim menyeru orang datang supaya datang ke Kaabah. Ketika mula-mula ia dibina oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yuna Ismail, ya. Lepas tu Nabi Ibrahim menyeru biar semua orang tahu yang Kaabah dah dibina dan datang beribadah di situ. Dan menurut kata ustaz kami, Nabi Ibrahim waktu bercakap tu, Allah SWT tolong panjangkan suara Nabi Ibrahim tu sampai ke tu Palestin tu dengar, Syria tu dengar, Lebanon dengar, sampai ke pelosok tempat yang jauh suara boleh dengar. Kita masa kecil, kita ni duk fikir, macam mana benda ni boleh sampai ke hujung sana tu? Nampak macam tak logik, nampak tak? Masa tu kecil-kecil, ya, kita fikir benda ni macam tak logik. Ini cerita apa ni? Fairy tale ke? Boleh bercakap dekat Mekah, lepas tu semua orang dengar. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, benda ni bukan fairy tale, ya. Tak payah nak cerita canggih-canggih sangat. Kita sekarang pun sedang buat benda yang sama. Kita lagi dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. Bukan setakat suara. Ni gambar Ustaz Ashraf ni. Boleh tuan-tuan dan puan-puan nampak macam saya sedang bercakap depan anda face to face. Ini yang kita sebut. Allah SWT bagi nikmat yang sangat-sangat mahal. Dan kita berharap, ya, kita manfaatkannya untuk Allah SWT, ya. Puan Milah Umar, Assalamualaikum Ustaz, hadir dari Singapura. Ramai kawan-kawan kita dari Singapura malam, ya. Baik, Puan Aninan cakap apa ni? Bila kita faham makna dan dengan tadabbur yang lebih terperinci, nikmat Fatihah ini dapat dihayati lebih mendalam. Benar Puan Ani, ya. Kita nak masa baca Fatihah dalam solat, kita ada lebih rasa. Kita sebut lebih rasa ni, kata ulama, tahdirul qulub. Hati kita sekali bercakap. Itu dah rasa lebih sedap, dan kita harap dengan adanya connection tersebut, insya-Allah solat kita akan lebih connect, lebih tersambung. Pemikiran, hati, perasaan semua lebih tersambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Songket merah Rosma, saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz sentiasa sihat, ya. Terima kasih atas doanya. Minta begitulah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tuan Augustin kita ada malam ni. Ramai, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir dah agak ramai yang attend, dah agak ramai yang hadir dan juga share. Mari kita mulakan pembelajaran kita. Malam ini, kepada mereka yang ada nota, jangan lupa buat catatan, ya. Malam ni kita cerita ayat nombor 6, ya. Ayat nombor 6 dan juga ayat yang terakhir, ayat nombor 7. Ada semua dalam nota.
buat catatan ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak start dah ni. Ayat nombor 6 dan juga ayat nombor 7 kita start dulu sama-sama. Jom kita talaki. Mahu kita perbaiki bacaan bacaan ayat nombor 6 dan juga ayat nombor 7. Saya start dengan ayat nombor 6. Tuan-tuan dan puan-puan sama-sama follow. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca ayat nombor 6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Lebih kurang begitu bunyinya. Jom kita tengok. Kalau waktu orang baca, kat mana mereka selalu buat salah? Pertamanya, di sini. Ramai orang waktu baca dalam solat, dia baca bunyinya Ihdina. Dia sebut dengan Kata Tok Guru, bunyi itu sebenarnya salah. Yang betul adalah Ihdina. Hamzah wasal. Ni baris bawah. Bunyinya Ihdina. Bukannya Ihdina. Kan beza? Beza dengan beza tuan-tuan dan puan-puan. Memang benar makna tak lari, tapi ini masih lagi kesalahan yang kita sebut sebagai lahnun khafi, kesilapan kecil. Jom kita pakat-pakat baiki, biar kita baca, kita dah sedar. Hadis ada cakap kan hari tu, hari Isnin kita beritahu, waktu kita cakap ihdinas siratal mustaqim, ni Allah sedang dengar dan Allah balas balik conversation tersebut. Bayangkan Tuhan kalau sedang dengar, memang sedang dengar tuan-tuan. Kalau dapat rasa Tuhan yang sedang mendengar, memang kita akan buat yang terbaik. Macam saya lah tuan-tuan dan puan sekarang ni depan anda semua. Ni waktu sebelum saya nak start tekan ni tadi, kita dah start daripada pukul 8.30 tuan-tuan dan puan preparation dia. Try mikrofon lah, try tool ni lah, ambil ni, letak makeup tebal-tebal ni. Try suara okey ke tidak, berlatih dulu cakap. Ini bukan sikit-sikit tuan-tuan dan puan. Ya, ni tak ada cerita hari ni saya nak mengajar, pukul 9 start, pukul 8.50 saya dah duduk kat sini. Tak, tuan-tuan dan puan ya. Kerja dia sebenarnya seminggu sebelum ni. Kita betul-betul berlatih. Sebab apa? Ni orang tengok. Kita nampak macam tu, ni orang tengok. Bayangkan, orang tengok pun kita dah beri berlatih. Kenapa? Kalau Allah SWT yang tengok, Allah SWT yang dengar, Allah SWT yang nilai. Orang yang ada rasa demikian, dia akan buat lagi tuan-tuan dan puan. It's not about 100%. Dia akan buat 1000% yang terbaik insya-Allah ya. So itu yang pertama, cuba baiki. Bunyi yang betul adalah ihdina. Bukannya ihdina. Yang kedua, huruf shad. Shad ni kurang tepat. Kat mana silap dia? Bunyi silap dia macam ni. Kadang-kadang shad bagi bawah ni bunyinya si. Ada orang baca sengit. Si. Ihdinas sira. Ihdinas sira. Dia sebut si. Tapi bila dia baca laju, macam tak salah. Tapi kalau kita dengar betul-betul, dia sebut si. Salah ya. Bunyinya si. Shad bawah si. Ihdinas sira. Sira bukannya sira. Ya. Hati-hati jangan sampai shad ni bunyi dia sengit. Kemudian, tol. Ta ni di bahagian atas. Bila masuk lam tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang ada orang baca ihdinas siratal mustaqim. Bunyinya tal. Dah salah tu, ya. Ta bunyinya ta. Bila masuk lam, tol, bukannya tal, ya. Dia lari sikit dia tak banyak, lari sikit dia. Tol yang betul, tal yang salah. Yang salah tu kita cuba, kalau boleh cuba elak-elakkan. Kejap ya tuan-tuan dan puan-puan, kuatkan aircon rasa panas pula. Okey. Kemudian yang terakhir, huruf ta. Ta ni kadang-kadang orang baca bunyi pula tebal. Dia baca begini. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim. Dia sebut ta. Dah salah. Ta ni huruf nipis. Sifatnya istifal. Bunyi yang tepat adalah mustaqim. Taqim. Bukannya taqim. Ya? Hati-hati. Kalau tidak nanti maksud boleh berubah. Hati-hati ya. So itu antara perkara yang kita kena perbaiki dan kita kena hati-hati di dalam menyebut ayat yang ke-6 ya. Sekali lagi saya datangkan bunyi yang tepat. Ihdinas siratal mustaqim. Lebih kurang. Baik. Ayat yang terakhir. Terakhir ni banyak ni ya. Okey, jom kita baca dululah ya. Kita baca dulu.
Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lebih kurang begitu ya. Baik. Di mana kesilapan ketika membaca ayat nombor 7? Ada banyak juga kat sini. Saya share ya. First di sini. Siratal ladzi. Ini sama dengan kesilapan kat sini. Sama, cerita dia sama ya. Ada orang baca siratal ladzi, tal ladzi. Bunyi yang tepat adalah tal ya, bukan tal. Kemudian di sini ketika menyebut an'amta ni, ada orang nun mati ni dia keluar lantunan. Siratal ladzina an'amta alaihim, an'am. Ramai yang baca begini. Saya pun kalau tak berhati-hati kadang-kadang ada terbuat juga. Nun tu dia terkeluar ana. Kat sini tak ada nombor ya. Huruf qalqalah yang ada lantunan ni 5 ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kita dah tahu lama, betul tak? Nun tak termasuk. Jadi waktu sebut nun pastikan dia mati betul-betul. An'amta. Begitu ya. Jangan sampai terkeluar an'am. Kalau tidak salah. Kalau terkeluar, salah besar ke kecil? Ni satu lagi perkara kita kena tahu ya. Itu dianggap salah kecil. Dia bukan salah besar. Maksudnya apa? Tak sampai Fatihah kita ni batal. Gitu ya. Baik. Kemudian yang alaihim. Huruf Ain tuan-tuan dan puan-puan. Ain ni kadang-kadang, yalah Ain ni kan semalam saya ada beritahu. Dia antara huruf yang kita tak biasa nak sebut. Jadi kadang-kadang kita baca huruf Ain ni macam huruf Hamzah. An'amta alaihim, ta'alaihim. Sikit je lah dia bunyi dia tu. Dia kalau boleh ke dalam ni. Ke dalam lagi tuan-tuan dan puan. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Hari ni Tok Guru kita nak datang tuan-tuan dan puan. Ni Tok Guru kita. Ya. Tengok tu tak nak tidur. Ya. Doakan tuan-tuan dan puan. Ya. Ni anak saya nombor 3 ni minta dia jadi pembela agama nanti insya-Allah ya. Pembela agama tak kira lah apa nama dia, ustaz ke apa ke Habib ke. Nama dia memang Habibur Rahman. Minta tolong tuan-tuan dan puan-puan, orang soleh minta tolong. Beliau ini akan menyambung tugas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey adik? Ya. Duduk diam ya. Okey, jom kita try. Try pula. Tuliskan lagi. So bunyinya kena ke dalam. Tengok tu, kejap je tuan-tuan puan. Budak ni dia punya fokus kejap je, nak kacau je. Lepas tu pergi balik. Okey. An'amta alaihim, ta'a. Nampak kan? Ke dalam sikit bunyinya. Kemudian him pula salah. Ramai orang baca alaihim. Selalu orang kita kalau nafas tak sampai dia berhenti dekat sini. Tak salah tuan-tuan. Boleh, no problem ya. Boleh berhenti dekat sini tapi berhenti kena bunyi dia tu betul. An'amta alaihim, bukannya him ya. Ramai orang baca him. Hati-hati. Kemudian kita teruskan lagi. Ghairil pula. Dekat sini ada orang baca ghairi. Dia sebut dengan ghai. Itu yang salah. Ghain bila bagi atas bunyinya ra. Ghairil. Bukannya ghairil. Hati-hati tuan-tuan. Ghairil. Itu yang betul. Ghairil maghdub. Kemudian maghdub. Dekat sini pun ada lantunan. Lantunan macam mana? Ghairil maghdub. Mara. Re tu. Ini dianggap bunyi lantunan dan ia dianggap salah lah dari sudut ilmu tajwid. So kita hati-hati, ghain kena mati betul-betul. Ghairil maghdu. Begitu ya. Okey, teruskan lagi. Alaihim dah sudah. Walad pula. Walad ni kat mana salah dia? Salah dia begini. Lam ni tuan-tuan dan puan, bunyinya la. Ya, bunyinya apa? La. Dia kahwin dengan huruf dot yang bersabdu. Dot ni tebal, lam ni bunyi kena nipis. Kesilapan kita, lam ni, waktu sebut wala tu kita dah salah dah. Kita dah baca wala. Dia tebalkan sekali. Jadi bunyi yang salah, ni yang salah. Ghairil maghdubi alaihim walad. Dia sebut lot. Maknanya bila dia sebut lot tu, lam tu dah tebal. Sedangkan kata ulama, lam nipis, dot je yang tebal. Jadi nak kahwin tu kena betul-betul. Bunyi yang betul-betul bagaimana? Walau. Kalau buat slow motion bunyi begini. Walau. Lau. Bukannya walot. Dah salah. Tu slow motion. Tapi janganlah buat slow motion pula. Ya? Walau. Laju sikit lidah tu. Walau. Baru cantik. Bukannya walot.
Dah salah kat situ ya. Ini pun salah kecil. Tapi hari ni saya nak share yang kerja kecil ya. InsyaAllah. Baik. Kemudian yang terakhir. Dolin. Kat sini tuan-tuan dan puan ada pakcik misal. Ini panjang dia 6 harakat. 6 harakat. Dia bukan 4 harakat. Kenapa 6 harakat? Sebab huruf mat, ni huruf alif, sebelumnya dot baris atas, punya panjang ni berlengkar baris atas dia. Dia jumpa huruf yang bersabdu. Kalau belajar tajwid lah, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang join program kita ni, program tajwid luar biasa masterclass, kita ada beritahu tuan-tuan dan puan-puan. Dekat bab mana? Ni dekat hukum mat. Mat ni dia start dengan mat asli, dia akan habis dengan ni, mat lazim kalimi musaqqal. Ni cerita mat lazim kalimi musaqqal. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Huruf mat jumpa sabdu panjang, dia yang paling panjang, 6 harakat. And then 6 harakat tu no option. Dia tak boleh nak tukar 4, tak boleh nak tukar 5, tak boleh. Dia 4, 5 tu kalau kita belajar dalam, kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk program kita Tajwid Luar Biasa Masterclass 16 hari bulan ni, kita ada beritahu yang 4, 5 harakat namanya mat jaiz. Ni dia tuan-tuan dan puan-puan, ni buku tak. Ini buku yang akan anda dapat. Program ni walaupun secara online, tapi anda belajar berpandu. Ini buku dia yang kami akan postkan kepada anda. Cantik tuan-tuan dan puan. Semua nota semua dah siap dalam ni. Tapi anda kena tengok video sebab dekat sini ilmu dalam video kefahaman. Itu yang paling-paling penting. Semua kita dah bagi tahu ya. Kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan dan puan, saya dah bagi tahu. Hukum mat dia ada 2 harakat, ada 2, 4, 6, ada 4, 5, ada 6. Semua kita cerita. Jadi yang hak 6 tadi mat lazim kalimi musaqqal. Yang 4, 5 dia ada 2, mat wajib dengan mat jaiz. 2, 4, 6 ada apa? Mat arid dengan mat lin. Lepas tu banyak lagi lah perbincangan kita yang ada dalam ni. Semua kita nak bantu tuan-tuan dan puan-puan. Ni Ramadan dan ada kad dah. Pejam celik dah masuk Rejab kita dah. Lepas tu Sya'ban, lepas tu Ramadan. Ramadan bulan Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan. We try our best. Kali ni bulan Ramadan nak baca Al-Quran dengan bacaan yang lebih baik. Kalau anda nak baca lebih baik dan anda nak belajar ilmu tajwid, saya jemput anda join program ni tuan-tuan dan puan-puan. Secara online, macam anda tengok FB, tapi dia ada buku kami post kepada anda ya. Bermula 16 Mac, dah ramai yang mendaftar. Tadi saya tengok staff kami beritahu dah ramai yang mendaftar ya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga mendaftar, tapi mana yang baru tahu dan nak mendaftar, anda boleh WhatsApp. Ya. WhatsApp kejap, phone ambil kejap, tulis join TLBM, hantar ke nombor ni. 0199815606. Mereka yang mendaftar sekarang dalam masa 48 jam daripada saya bercakap ni dia daftar, kami bagi sekali ni DVD tajwid super mudah percuma. Kami postkan dua-dua ni kepada anda insya-Allah ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi pembelajaran kita. So sekali lagi saya baca ayat nombor 7. Bunyinya begini. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Tak sampai pula napih ya. Ingatkan tadi sampai, tak sampai. Baru lepas makan, perut penuh ya. Tak apa, kalau tak sampai macam mana ustaz? Ambil daripada ghairil maghdub ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu bunyinya ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah talaki ayat 6 dan juga talaki ayat nombor 7 dan sekarang kita masuk ke dalam second half. Tadi first half talaki, second half ada apa? Tadabbur ya. Kita sama-sama mentadaburi ayat yang ke-6 dahulu. Baik. Ayat nombor 6 ni apa cerita dia? Apa cerita ayat nombor 6? Sekejap ya, saya tengok. Wih, ni ramai dah ni yang attend. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas doanya. Puan Haniza doa anak ustaz jadi seperti ustaz. Saya nak dia jadi lebih baik daripada saya, tuan-tuan. Saya ni tak apa baik sangat. Banyak benda tak belajar, banyak benda tak tahu, banyak lagi benda tak amal ya. Banyak lagi lalai dan juga ghaflah. Saya harap tuan-tuan dan puan tolong doakan dia pengganti Imam Syafi'i.
Tu yang kita harap tuan-tuan dan puan ya. Kita tak nak dia jadi macam ustaz sabuk, ustaz macam biasa-biasa macam saya ni ya. Minta jadi Imam Syafi'i. Kalau kat Malaysia ni lah another ustaz tuan guru Datuk Harundin sebagai contoh ya. Biar jadi ulama yang betul-betul manfaatkan dirinya kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama lah tuan-tuan dan puan ya. Begitu? Baik. Oh, ni ada syur yang baik ya. Ustaz, saya cadangkan lepas 2 T Fatihah, Ustaz buat 2 T bacaan dalam solat pula kecuali Fatihah. Oh, ini bagus cadangan ya. Kami pun tak terfikir ya. Terima kasih banyak. Nanti kami take note. Kami akan masukkan di dalam senarai tadabbur yang mungkin kita boleh buat lepas ni, talaqinan tadabbur. By the way, nak bagi tahu, kalau tuan-tuan dan puan-puan ya, ada surah ataupun ada sesuatu topik whatever yang anda nak saya syarahkan, boleh komen. Boleh komen. Kami tak janji tuan-tuan dan puan ya, tapi bila anda komen, maknanya saya tahu topik ataupun surah tersebut penting bagi anda ya. Penting bagi anda. Nanti anda komen, at least we know next lepas ni kita nak cerita apa. Tapi jangan minta saya komen ni ustaz apa cerita siapa pemerintah sekarang. Tu tuan-tuan tolak ke tepi ya. Kita cerita bab agama, kita nak takarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab politik bagi komen orang yang pandai politik lah. Saya bukan orang politik. Gurau je, tapi lebih kurang begitulah ya. Insya-Allah. Baik. Mari kita teruskan kepada tadabbur ayat nombor 6. Ayat nombor 6 sangat simple. Bunyinya ialah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dia start dengan ihdina, hada. Dia bertukar kepada huda. Huda kepada perkataan yang biasa kita tahu, hidayah. Perkataan root wordnya sama tuan-tuan dan puan-puan. Apa maksud hidayah? Hidayah ni sebenarnya guidance, petunjuk. Supaya kita ini bahagia dan dunia dan juga akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita melalui surah Fatihah, dia ajar kita untuk berdoa. Doa apa? Hang ni kalau nak berdoa, kita ni manusia tuan-tuan dan puan-puan, ada macam-macam kehendak, macam-macam permintaan. Betul tak tuan-tuan dan puan? Masing-masing berbeza berdasarkan situasi masing-masing. Ya, jadi kita ni pun banyak berdoa. Cuma Allah SWT nak ajar kita, hang kalau berdoa, ya, jangan minta benda kecil. Jangan minta benda kecil. Contoh, ya Allah bagi aku BMW, ya Allah, sebagai contoh, ya. Aku kereta Kanch ni tak dapat lagi BMW. Ya Allah bagi aku rezeki lebih sikitlah ya Allah, ya. Dapat beli rumah lebih besar, BMW ke apa ke benda ke. Salah ke minta rezeki? Tak salah tuan-tuan dan puan. Tapi ni Tuhan nak kat sini Allah SWT dah ajar kita prioriti nak minta tu apa. Ya, itu apa? Allah SWT kata kalau hang nak minta benda besar. Benda besar apa? Tu nama dia hidayah. Hidayah yang memandu kita supaya keep on track di dalam perjalanan kehidupan ni. Benda tu yang paling mahal tuan-tuan dan puan-puan. Benda tu yang paling mahal. Sebab kalau kita nak sebut tentang kesihatan, kita nak sebut tentang apa lagi? Rezeki, kekayaan, anak yang mudah, anak yang menjadi dan sebagainya. Benda tu saya taklah kata tak bernilai. Bernilai juga, saya pun minta. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, perkara tersebut dia takkan bermanfaat kalau ni yang hak ni, hidayah jalan lurus ni kita tak dapat. Kalau dapat semua memang best, tapi kata Allah SWT, dalam dunia ni kita takkan dapat semua, betul tak? So bila kita tak dapat semua, nak minta yang ni dulu. 17 kali kita minta. Ni doa ya tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah, tolong bagi kami hidup kami ni, engkau sentiasa lorongkan, seolah-olah macam main game tuan-tuan dan puan. Kalau kita main kereta kontrol lah, ni orang lelaki faham. Kalau main kereta kontrol, kita nak kita kontrol kereta tu, dia jalan lurus je. Cantik je ikut track dia. Kalau track dia ke kiri, dia ke kiri tapi cantik, dia tak tergolek ke tepi. Ini yang kita nak tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun ada hadangan, kita tetap keep on track. Yang kita panggil sebagai apa? Siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, ia menggunakan metafor sebenarnya. Apakah dia siratal mustaqim? Siratal mustaqim ni, dia bukan cerita jalan highway yang kita nampak betul-betul. Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Ini cerita tentang ni, lifestyle kehidupan yang sangat lurus. Kita sedang minta panduan. Kenapa minta panduan? Sebabnya Allah SWT nak bagi tahu kita, orang yang hidupnya terpandu, yang terpimpin, dia jarang buat silap.
Dia jarang buat silap. Hidup dia akan menjadi mudah. Dia banyak buat benda yang betul. Dia tahu banyak shortcut. Sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan, hidup orang macam ni lebih mudah. Hidayah ni kalau nak bagi faham tuan-tuan dan puan-puan, saya gemar bagi metafor yang mudah faham. Tu GPS. Tu Waze yang kita selalu guna dalam kereta tu. Yang tu hidayah lah tu. Perkataan dia tak adalah hidayah dari Allah. Tak. Maksud dia tu itulah hidayah tuan-tuan dan puan-puan. Petunjuk. Nak bagi mudah faham. Kadang-kadang kita fikir petunjuk tu apa Ustaz? Tu Waze tu part of petunjuk lah tu. Kita dalam keadaan tak tahu mana satu jalan yang tak jam, mana satu jalan yang tak ada tak ada blok ke, tak ada kemalangan ke, kita tak tahu. Even kita tak tahu which way yang lebih senang kita nak sampai dengan waktu yang lebih cepat. Kita tak tahu. Kita pun tanya satu device yang kita cipta, manusia yang buat, namanya apa? Waze. Dengan kecanggihan teknologi yang Allah juga bagi, ya. Waze tu dia bagi tahu kita, kau ikut kanan, kau ikut kiri, kau ikut kanan. Siap dia bimbing kita punya precise. Dia tunjukkan jalan hala tuju dia, and then dia siap cakap. Betul tak orang puan? Turn left. Kan? Yang kita ni pula punya beriman dengan Waze. Punya beriman. Iman sangat tinggi dengan Waze. Waktu tu, Waze cakap, turn left. Macam baru-baru ni tuan-tuan puan, saya nak pergi ke rumah kawan saya kat USJ. Adalah dekat sini, siapa yang duduk USJ tahulah. Ke USJ, saya tahu jalan ke USJ tu, tapi masa tu lebih kurang dalam pukul 11 pagi, kan jam banyak, betul tak? Bangi ke USJ ni, jalan sirat dia tu punya banyak. Ya? Tapi saya tahu mungkin 2-3 jalan. Tiba-tiba Waze ni, dia cakap, yang paling senang kau ikut jalan ni. Saya tengok jalan tu, saya kata, aku tak pernah ikut jalan ni. Tak pernah ikut tuan-tuan dan puan. Dia masuk jalan kelang lama lah, apa semua, saya tak pernah ikut. Tapi ini nak bagi tahu iman. Ni nak cerita iman. Iman terhadap Waze tinggi. Kenapa iman terhadap Waze tinggi? Senang ya tuan-tuan dan puan. Saya sedar Waze lagi mahir, Waze lagi tahu daripada saya. Tentang jalan-jalan ni. Dia lagi tahu daripada saya. So apa yang saya buat? Saya menonong, ikut. Dia cakap masuk kiri, saya masuk kiri. Walaupun kadang-kadang hati cakap, iya ke ni? Jalan ni biar benar. Tapi betul tuan-tuan dan puan, kalau ikut jalan biasa sejam setengah tak sampai lagi. Ikut Waze tu 40 minit dah settle. Rupanya dia pusing. Ada pula jalan dalam entah mana-mana, lalu dekat Sunway, sampai USJ. Weh, ada jalan baru rupanya. Ini yang kita nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, petunjuk hidayah. Dan Al-Quran ini sebenarnya merupakan hidayah. Ya. Kadang-kadang perasan ke tidak tuan-tuan dan puan-puan, ya? Perasan ke tidak? Ada petunjuk Al-Quran ni kadang-kadang dalam hati kita cakap, ya ke? Ya? Tapi Allah SWT nakkan iman kita terhadap Al-Quran sepatutnya lebih tinggi daripada iman kita terhadap Waze tu tadi. Iman ni apa? Percaya, trust. Percaya, trust kita terhadap Allah SWT patutnya lebih tinggi. Sebab Tuhan cakap, aku lebih tahu daripada hang. Ni aku yang buat hang. Hidup ni, kamu nampak baru sampai present tense. Ya, saya ni dah nampak future. Kita sekarang ni Malaysia tengah pening ni, ramai orang tengah pening. Siapa jadi kerjaan. Nampak punya terbatas ilmu kita. Hari tu hari Ahad cerita lain, hari Isnin cerita lain. Siapa yang ikut politik memang sekarang ni memang best tuan-tuan dan puan. Hari Rabu cakap lain. Ni tup-tup minggu depan pula cerita lain tuan-tuan dan puan. Berdebar-debar sekarang ni, ya. Nampak sangat kita manusia, ilmu kita dah sangat tinggi dah. Ilmu kita ni masih lagi tahap mana? Ni, present tense. Future, minggu depan pun punya cerita dia tak tahu tuan-tuan dan puan. Bukan setakat minggu depan, ni lagi sesaat ni pun kita tak tahu apa berlaku pada kita. Tapi Allah SWT cakap, ya, dia merupakan Tuhan yang ilmu dia past, present sampai ke future tense tentang kita semua dia tahu. Semua dia tahu. Apa yang berlaku lagi 10 tahun dia tahu tuan-tuan dan puan. Kalaulah Malaysia ni masih ada lagi 1000 tahun, siapa menteri, siapa kerajaan lagi 1000 tahun tu pun dia tahu. Dia tahu tuan-tuan dan puan-puan. Ini nak bagi mudah faham. Saya bukan nak cerita politik malam ni. Tapi nak bagi mudah faham tentang kita kena yakin. Bila Allah minta kita sesuatu, maknanya dia tahu apa konsekuen yang akan kita dapat ni in future ni kalau kita buat perkara tersebut. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita follow perkara itu, keyakinan kita mesti terletak di atas la haula wala quwata illa billah, ya. Semua yang Allah Subhanahu Wa Taala minta kita buat, semua hujung-hujungnya semua baik tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi kita. Dia tak akan minta kita buat sesuatu dalam keadaan nanti dia punya result dia tak baik. Dia tak akan minta kita buat benda tu.
Dia tak akan minta. Tapi masa mula-mula buat tu, kalaulah mula-mula buat tu kita tak nampak kebaikan dia, tuan-tuan dan puan, saya just nak share, beriman dia macam dekat Waze tu tadi. Waktu dia kata turn left, turn right tu, nampak macam tak percaya. Betul ke? Betul ke? Tuan-tuan dan puan, memang betul. Nanti you arrive to destination. Itu cerita dia, ya. Nak bagi analogi sikit, bagi mudah faham, ya. So, jom kita tengok. Hidayah. Tunjukkan kami jalan lurus. Hidayah yang betul. Kita minta. Tapi ulama' kata, tuan-tuan dan puan, Tuhan ni cukup baik. Tuhan ni cukup baik. Kita ni, kan selalu kalau kita minta, yang kita faham apa? Kita faham benda yang aku minta, maksudnya benda yang aku belum dapat. Betul tak tuan-tuan dan puan? Benda yang belum aku dapat, itulah benda yang aku minta. Tapi Tuhan dekat sini nak tunjukkan, punyalah ekstrim. Saya tak guna ekstra dah ni. Saya guna ekstrim. Maha love dia. Kan sebelum ni kita cerita Tuhan layan kita dengan care, dengan love, dengan Rabb, dengan Rahman, dengan Rahim. Punyalah dia sayang. Kita baru minta, dia cakap, aku dah bagi banyak dah. Dah bagi banyak dah. Contoh macam anak saya lah, yang kecil tu dia puan. Dia dah pandai makan aiskrim sekarang. Yang kita pening kepala bila pergi shopping mall tu, dia tunjuk aiskrim yang hak mahal tu. Dia tak tahu benda tu mahal kan. Tapi dia tunjuk yang tu hak mahal. Dia tak tunjuk aiskrim Malaysia 20 sen tu. Dia tunjuk tu RM8 satu balang tu, ya. Tapi kita nak beritahu macam ni. Kadang-kadang dia minta aiskrim. Kita ni sayang dia. Mak dia dah letak dalam peti ais, tuan-tuan dan puan, 2-3 biji tu. Aiskrim dalam peti ais. Dah siap. Tunggu minta, pap bagi. Tunggu minta, pap bagi. Nak tunjukkan Tuhan lagi banyak daripada tu, tuan-tuan dan puan. Dia bagi kita macam-macam jenis hidayah. Ini yang kita nak cerita malam ni. Apa hidayah yang Tuhan dah bagi kepada kita? Bangun-bangun celik-celik kita guna. Dan kita tak perasan pun kita guna. Itu yang kita guna itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk yang saya maksudkan tadi. Baik. Kata ulama, hidayah yang Tuhan bagi kepada kita ni ada beberapa jenis. Yang pertamanya hidayah asas. Hidayah asas ni apa? Hidayah dalam bentuk asasi. Maksudnya yang tabi'i. Yang semula jadi kita dapat bila kita celik je mata, keluar daripada perut ibu, hidayah tu dah automatik, switch dia Allah SWT on kan. Apa tuan-tuan dan puan-puan? Contoh, kalau lapar, ya, terus kita nak apa? Nak makan. Kalau sejuk, terus kita nak minum. Kan baby, masa kecil-kecil, tuan-tuan dan puan-puan, perasan ke tidak? Saya pernah baca, ada satu kajian. Orang barat ni kadang-kadang kita tengok, mereka boleh fikir sampai tahap macam ni, ya. Ni bacaan saya. Mereka kaji, mana datang naluri baby ni? Kita panggil sebagai naluri lah kan. Mana datang ilmu, mana datang kemahuan baby ni? Dia tahu bila dia lapar, ya, dia bagi kepada mak dia tu, tahu kan? Kepada mak dia tu, terus dia minum macam tu, tuan-tuan dan puan. Mana dia tahu itu tempat minum? Ini tuan-tuan dan puan, orang putih kaji. Mana dia tahu cara nak minum, tempat nak minum, benda tu minum. Mana dia tahu? Sedangkan dalam perut tak sempat tuition benda-benda tu, tuan-tuan dan puan. Tak ada tuition, tak ada belajar pun. Tapi ini yang kita nak sebut, itulah hidayah. Hidayah asasi, tuan-tuan dan puan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu elok dia menyonyot apa semua. Alhamdulillah gemuk. Tu macam anak saya ni. Setahun lebih dah tu, tuan-tuan dan puan. Badan punya besar, punya sedap dukung. Berat dah sekarang ni, alhamdulillah. Semangat badan dia. Sebab apa? Tu. Dia dengan ibu dia. Dia tak minum susu tin. Dia minum tu ibu dia, tuan-tuan dan puan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, hidayah panca indera. Ini hidayah another step, another level. Panca indera kita. Tuhan bagi kita apa? Mata. Ya, dengan mata kita dapat melihat. Bila dapat melihat, kita boleh belajar sesuatu. Kita tahu, tuan-tuan dan puan, ni baju ni warna hijau, baju ni warna kuning, baju ni warna merah. Dan kita boleh buat decision yang lebih tepat. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Allah bagi panca indera, merasa, tuan-tuan dan puan. Tuhan bagi kita ni nikmat yang dinamakan sebagai apa? Panca indera boleh rasa ni. Mahal, tuan-tuan dan puan. Tadi saya first time makan Korean punya isteri saya lah. Dia makan, saya try. Apa nama dia? Ramen. Entah, saya pun tak tahu. Ya Allah, ingatkan sedap, tuan-tuan dan puan. Punya pedas. Isteri saya dah bagi tahu dah, tu pedas tu bang. Ya? Saya ni jenis tak tahan pedas. Nama yang ni 9 tapi tak tahan pedas. Itu yang kelakar sikit, tuan-tuan dan puan. Kita pun nampak dia makan relax, dia tahan pedas. Dia makan relax, saya pun sop tu makan. Lepas tu, ya Allah, punya susah nak hilangkan rasa pedas. Tapi nak bagi tahu siapa yang bagi nikmat rasa pedas ni? Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, nikmat nombor 2. Nikmat nombor 3 yang another step, another level lagi tuan-tuan dan puan. Hidayah akal, fikiran dan juga perasaan. Dengan akal, fikiran dan juga perasaan inilah kita dapat apa? Dapat menjadi apa yang kita jadi sekarang. Kita jadi ustaz, kita jadi engineer, kita jadi lawyer. Ini semua kerana apa? Hidayah Allah SWT bagi kita satu bentuk kemampuan yang dinamakan akal. Dengan akal itu kita boleh berfikir, kita boleh menakul macam-macam perkara, proses kita boleh buat dan kita boleh explore, kita boleh guna bumi ini dalam keadaan sangat-sangat best tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita tak payah cerita dah. Kita tahu sekarang all the device yang kita guna, semua perkara yang kita guna ini datangnya daripada tu kemampuan manusia. Kemampuan manusia tuan-tuan dan puan ya. Yang Allah SWT kurniakan kita panggil sebagai apa? Hidayah akal ya. Tadi tuan-tuan dan puan petang tadi saya ada tengok ada satu story lah ya. Saya gemas tengok satu story nama dia Expedition Unknown. Ini cerita orang putih tapi dia macam dokumentari reality TV. Dia cerita tentang episod yang saya tengok tadi, dia cuba cari the origin of human. Ya. Dia nak cuba cari ni kita ni asal dari mana. Orang tu cari tuan-tuan dan puan. Lepas tu rupa-rupanya orang putih sekarang ni dia dah ada satu finding, depa sendiri dah tak percaya yang kita ni daripada apes. Kita ni daripada monyet. Kan dulu kita belajar macam tu, manusia daripada monyet, betul tak? Daripada monyet lama merangkak apa semua tiba jalan kan. Dulu itulah yang kita percaya teori itu. Tapi sekarang orang putih sendiri cakap, ni rancangan TV ni dia kata orang putih sendiri cakap. Dia kata tak, teori itu tak betul dia kata. Tapi yang depa kata ialah kita dengan apes ni, kita dengan monyet ni, dia macam adik-beradik tapi kita satu line lain, ya, kita homo sapien satu lain, yang ni dekat satu yang lain. Tapi dia tunjuk dalam cerita tu tadi, ni yang monyet ni, ya, masa tu dia kajilah chimpanzee, orangutan, monyet, whatever ni, depa ni pun pandai buat tools sebenarnya. Dia boleh buat tools. Ada tools untuk mengorek lah, untuk tu lah, inilah. Rupa-rupanya, depa pun buat macam tu. Ada tools daripada batu. Depa asal-asal orang hutan ni semua. Dia boleh memotong kayu dan sebagainya. Tapi, kemampuan mereka nak buat creativity terhad banyak tu tuan-tuan dan puan. Bolehlah buat sikit, janji boleh hidup. Ini line mana? Ni monyet orang hutan yang kita sebut sebagai apa? Sebagai yang apes tadi tu. Tapi yang satu lagi line, dia cakap ni line kita lah, line manusia. Kita ni kemampuan kita, dulu kita buat benda sama. Asal-asal pakai batu. Yang ni orang hutan ni pun sama, asal-asal chimpanzee pakai batu. Tapi kita boleh berkembang. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita tak main asal-asal. Betul tak tuan-puan? Tunjuk ya, puk menyala. Tekan dia, puk menyala api. Betul tak? Dulu depa dia duduk dalam hutan, ya. Sekarang masih dalam hutan. Sekarang kita dah tak duduk dalam hutan, tuan-tuan dan puan, ya. Kita duduk, aircon siap semua cantik, tak ada masalah. Tapi kita nak bagi tahu itu yang kita panggil sebagai apa? Hidayah akal. Mereka ada sangat terhad, kita luar biasa tak terhad dan kita perlu syukuri perkara tersebut. Tuhan bagi tanpa kita minta dan Tuhan bagi full spec. Full spec tuan-tuan dan puan ya. Kalau Tuhan bagi tapi spek dia low spec, bukan low spec, spek yang tak full macam yang ada pada binatang kan susah kita. Betul tak tuan-tuan? Nak pakai baju pun kita tak reti. Ya, nak pakai baju pun kita tak pandai. Baik, kita teruskan lagi. Ni macam mana pula hilang? Okey. Sekarang tuan-tuan dan puan, ni masuk nombor 4. Ini hidayah paling tinggi kata Allah Subhanahu Wa Taala yang kita panggil sebagai hidayah agama. Di antara empat-empat ni, yang ni best lah ni tuan-tuan dan puan. Ni dah best lah ni. Tapi yang paling mahal, yang paling bernilai, yang paling bermakna hidayah yang keempat, iaitu hidayah agama. Hidayah petunjuk, hidayah Al-Quran, hidayah Rasul SAW. Petunjuk yang datang direct daripada langit. Oh, yang ni tuan-tuan dan puan kata orang ulama, ini yang hak hidayah yang kontrol semua hidayah yang lain. Maksudnya apa? Kalau hidayah lain daripada ni cakap benda tu betul, tapi yang hidayah agama cakap benda tu tak betul, mana satu yang kena pegang? Yang ni yang kena pegang tuan-tuan dan puan. Walaupun hidayah akal cakap benda ni baguslah kan, kena buat kan. Tapi agama cakap ni tak boleh buat. Tak boleh buat namanya tuan-tuan dan puan. Sebab ini yang paling apa? Yang paling superior, yang paling ranking paling tinggi. Sebagai contoh, ikut akal lah tuan-tuan dan puan, kita ni nak mencari duit kan, semua nak cari duit banyak, semua nak jadi kaya.
Akal pun bisik kat kita. Kalau nak cepat cari jadi kaya, jadi tokai judi. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Kalau nak cepat kaya, jadi tokai judi. Memang kaya cepat. Ya. Kita pun nak jadi tokai judi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, hidayah agama cakap, no. Tak boleh jadi tokai judi. Sebab apa? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Ni ayat Quran dah cakap. Sesungguhnya apa? Tu judi, arak, whatever semua tu itu semua haram. Itu semua haram. Amali syaitan. Fajtanibu, ya, jauhkannya. Supaya apa? Supaya nanti kamu selamat. Maknanya apa? Hidayah agama dah pandu kita. Walaupun akal cakap, ini bagus ni. Tapi hidayah agama kata, no, yang tu tak bagus. So, kena ikut mana? Kena ikut hidayah agama. Baru kita akan hidup kita benar-benar berada di jalan yang lurus. So, itu maksudnya. Ya Allah, tolong bimbing kehidupan kami supaya kami menerima hidayah. Dengan hidayah tersebut, yang saya sebut tadi yang paling tinggi ada dua, hidayah Al-Quran dan hidayah petunjuk daripada Rasul SAW. Dengan dua hidayah ini, kami dapat membuat decision making. Itu perkataan dia. Keputusan hidup yang lebih dekat dengan kehendak-Mu, ya Allah. Itu maksud yang lebih panjang. Long version kepada ayat yang tiap-tiap hari kita minta doanya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bagi kami jalan yang lurus. Apa maksud jalan lurus? Ni, tolong bagi kami, hati kami ni terbuka nak ikut panduan, supaya dengan panduan Al-Quran, panduan Rasul ini, kami dapat buat keputusan hidup yang lebih wise, yang lebih better, ya, yang lebih bagus, yang menuruti kehendak-Mu, ya Allah. Itu maksud ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, lalu Allah Subhanahu Wa Taala cakap apa, tuan-tuan dan puan-puan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ni dah masuk ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah Subhanahu Wa Taala panjang lebar cerita kat sini. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya, kamu minta hidayah. Saya ni baik. Belum minta, saya dah bagi. Saya dah bagi. Tu dia, ada dua, Quran dan juga Rasul. Ada orang kadang-kadang dia baca buku, dia boleh faham. Tapi ramai orang kadang-kadang dia baca buku, dia still need example. Dia still perlukan somebody yang teach dia depan mata how to use it. Nama dia Tok Guru, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita sentiasa memerlukan somebody yang kita boleh follow. Itu maksudnya. Allah SWT faham psikologi manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni kalau dah sampai tahap dia dah buat dan dia berjaya, kemudian kita ikut dia. Sebab tu kita belajar kat universiti, kita belajar kat sekolah. Betul tak, tuan-tuan dan puan-puan? Walaupun segala ilmu sekarang, kalau tak percaya, ni Google ya, tuan-tuan dan puan-puan, semua ada. Tapi tak cukup dengan Google ni. Kita tahu, kita perlukan ada orang yang boleh bimbing. Supaya dengan bimbingan itulah kita akan dapat yang kita sebut sebagai apa? Hikmah. Hikmah, ya, kefahaman yang kita sebut, bukan sekadar knowledge. Allah SWT tahu perkara ni. Lalu Allah SWT cakap, nak cari orang yang boleh bimbing kamu, yang kamu boleh tiru, yang kamu boleh follow betul-betul orang ni, jangan ambil sebarang tok guru. Jangan follow sebarang orang. Sebab orang keluar ni ada yang bagus, ada yang tak bagus. Ramai yang tak bagus daripada yang bagus. So Allah SWT bagi kita 3 kategori manusia. 3 kategori tok guru. Satu yang dah berjaya ikut hidayah dan sukses. 2 ni dah bagi dah hidayah. Tapi yang ni problem, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni kelombong kita cakap. Yang ni yang ke laut. Seorang kelombong, seorang ke laut. Ya? Yang ni cantik sampai syurga. Yang ni seorang kelombong, seorang ke laut, yang entah mana berhenti tengah jalan. Wallahualam. Ya? So, yang bagus, yang berjaya, kita sebut apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ikut jalan, lifestyle, cara hidup, pemikiran orang yang kami dah bagi nikmat. Maknanya dia dapat nikmat. Nikmat apa? Inilah Quran Sunnah. Mereka pun dapat sama, tuan-tuan. Tapi mereka follow ketat-ketat. Dan ada terbukti hidup mereka ni sangat-sangat husnul khatimah last dia. Ya? Dan Tuhan bagi tahu, jangan kamu tersilap pilih orang. Jangan kamu teridolakan, tu perkataan dia. Jangan sampai kamu teridolakan, kamu perbesarkan, ya, kamu follow orang yang kami sebut maghdub pertama. Yang kedua apa? Dolin. Maghdub ni apa? Orang yang kami marah sangat. Kami murka sangat dengan mereka ni.
Dhalin ni apa? Orang yang kami sesatkan. Orang yang sesat jangan ikut, orang yang kami marah pun jangan ikut. Yang mana nak ikut? Ni an'amta alaihim. Saya nak syarah satu-satu. Boleh tuan-tuan dan puan? Baik. Siapa dia? Ini yang kita kena tahu. Tuhan sekarang ni nak bagi shortcut. Tuhan nak bagi shortcut. Kita nak baca Quran boleh. Satu lagi kita nak ikut orang-orang yang kita ikut dia. Apa dia buat kita ikut. Ya, yang ni lagi mudah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ni manusia an'amta alaihim, follow depa ni. Siapa manusia an'amta alaihim? Baik. Ayat ni tuan-tuan dan puan dalam surah Fatihah ayat 7. Jawapan kepada an'amta alaihim ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi dalam surah lain. Dalam surah An-Nisa ayat 69. Boleh catat. An-Nisa ayat berapa tadi? 69. Sekejap ya. Saya mohon izin minum air. Bismillah. An-Nisa ayat 69 bunyi ayatnya begini. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta alaihim. Na'an'amallahu alaihim. Ya. Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul, mereka ini akan bersama dengan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat cukup banyak. Siapa depa ni? Dalam ayat ni dia bagi penjelasan. Ada 4 grup orang. Ada 4 kategori manusia. Maknanya kalau kita nak cari idola, kita nak cari orang yang kita nak follow betul-betul dalam hidup ni, tuan-tuan dan puan, boleh. Tak ada masalah. Tapi pastikan dia dalam 4 grup ni saja. Siapa? Ni yang pertama. Minan nabiyyin. Para nabi. Para nabi, tuan-tuan dan puan. Nabi ramai. Tak apa. Tak dapat nak jumpa ramai-ramai 125,000 tu. Tu follow yang ada cerita dalam Quran 25 orang tu. Itu yang pertama. Minan nabiyyin. Yang kedua, was-siddiqin. Siddiq ni maksudnya orang yang jujur. Orang yang integriti dia tinggi. Orang yang membenarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka. Maknanya macam ni. Siddiqin ni ialah orang yang betul-betul hidup atas landasan agama. Siapa? Tu. Kalau kita nak tengok khalifah, tuan-tuan dan puan-puan, Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Abu Bakar tu sampai digelar As-Siddiq, yang membenarkan. Apa maksud yang benarkan? Saidina Abu Bakar ni, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Rasul cakap, semua dia percaya. Semua dia percaya. Itu maksud yang membenarkan. Sampaikan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, kisah Isra' Mi'raj, waktu Rasul ya dah habis Mi'raj, balik ke Mekah tu, Rasul cerita kat kawan-kawan, ya, kawan semua ada yang gelak-gelakkan Rasul. Ada orang Islam sendiri masa tu dah gaul kepala dah. Ya kan, ni Muhammad ni dah lain macam dah ni kan. Cerita dah tak boleh masuk akal dah. Ada orang Islam sendiri tak percaya. Orang kafir lagi dah tak percaya. Tapi dalam keadaan ada orang yang ragu-ragu, mereka tak percaya dalam masa satu malam, daripada Mekah tu boleh pergi Palestin beribu kilometer, naik ke Sidratul Muntaha, turun balik, sebelum subuh dah sampai dah. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai tak percaya, tapi tanya Abu Bakar waktu tu. Abu Bakar cakap apa? Aku percaya apa dia cakap. Apa yang Muhammad cakap, 100% aku percaya. Without question. Itu maksudnya sedikit. Maksudnya apa? Orang yang betul-betul hidup dia ikut betul-betul agama. Itu maksudnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Memang didedikasikan hidupnya bulat-bulat kepada agama. Nak cari orang yang kita nak follow, cari orang macam tu, kata Allah SWT. Itu grup nombor 2. Pertama tadi Nabi dan Rasul. Yang kedua Siddiqin. Yang ketiga apa? Syuhada. Syuhada. Orang yang syahid. Baik. Apa maksud orang yang syahid kita nak ikut ni? Gini tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita faham orang yang syahid ni orang yang berperang dan mereka meninggal fi sabilillah. Betul tak? Apa yang kita nak ikut depa? Adakah kita perlu pergi berperang juga? Maksudnya macam ni kata ulama. Tengok orang yang syahid ni, pemikiran mereka ni yang kita kena ikut. Orang yang syahid ni tuan-tuan dan puan, mereka ni dah tak berkira dengan Allah SWT. Tahap sampai ke tahap mereka punya tak berkira. Ni nak beritahu. Sampai tahap mereka ni tak berkira, nyawa mereka ni tuan-tuan dan puan. Tanyalah kita sekarang apa benda paling berharga? Bukan duit, nyawa tuan-tuan dan puan. Sampai nyawa ni dia sanggup korbankan untuk Allah SWT. Sampai tahap tu. Tengok pemikiran mereka ni tak berkira terhadap agama. Sampaikan bila Allah SWT minta nyawa, boleh tak bagi tukar untuk perjuangkan agama? Dia cakap, no problem. Kami sanggup mati untuk pertahankan Islam. Sampai tahap tu. Follow mereka ni. Follow apa? Tu pemikiran dia tu. Kita belum sampai kat situ lah tuan-tuan dan puan.
Belum sampai kat situ dah. Sekarang kan agama ni, minta maaf tuan-tuan dan puan, saya orang mengajar agama. This is our reality. Ya, orang Islam kita kebanyakan, saya berani cakap, kebanyakan kita letak agama low priority, bukan highest priority. Itu para syuhada tu, Allah SWT nak ajar, ni depa ni bila sampai tahap bersanggup korban agama, maknanya apa? Agama tu dah highest priority dah tu. Highest priority sampai kalau mati pun tak kisah. Sampai macam tu tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kat situ yang kita paling struggle, betul tak? Paling struggle kat situ. Tak percaya cuba tengok, nak beli kitab tafsir kan dengan orang cakap nak beli handphone. Tengok macam mana. Kitab tafsir harga 500 lebih, handphone 2000. Mana mudah kita keluar? Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf, saya cakap saya pun ada struggle macam tu. Baru-baru ni tuan-tuan dan puan, isteri saya, kami nak beli ada satu kitab tafsir, harganya 550. Isteri saya cakap, bang, mahal lah bang kitab tafsir tu. Waktu saya dengar dia cakap macam tu, saya cakap balik dengan dia, tolong jangan cakap macam tu. Sebab kalau kita cakap macam tu, nampak sangat iman kita lemah. Baru-baru ni kita baru beli handphone 1000, kita tak kisah pun. Handphone 1000 tak kisah. Kita cakap murah lagi tuan-tuan dan puan. Kitab tafsir, mana belajar ilmu tafsir ni, dapat sampai ke syurga. Sampai tu tahap dia. Kita boleh cakap mahal, malu kita dengan Allah SWT. Nampak sangat iman sangat lemah. Saya cakap dengan isteri waktu itu. Saya kata, so sekarang jangan berkira-kira, jangan bertepi-tepi, jangan minta diskaun. Saya cakap macam tu. Bagi, pergi bayar, beli kitab tu. Kita nak tunjuk apa sebenarnya? Nak tunjuk kepada Allah SWT yang kita ambil berat agama. Sebab kita ni paling banyak kalah kat duit tuan-tuan dan puan. Paling banyak kalah kat duit. Kita ni agama kalau boleh semua free. Padahal sahabat-sahabat dulu tuan-tuan dan puan, tu dah kita cakap. Sampai nyawa pun mereka sanggup korbankan. Sampai nyawa tuan-tuan dan puan ya. Yang ni pun free. Itu pun ada orang memekak juga. Nota RM10 ada orang memekak tuan-tuan dan puan. Kita belajar. Charge bukan mahal sangat. Ada orang memekak. Macam-macam dia cakap dalam kita. Saya cakap tu terang malam ni tuan-tuan dan puan. Kat situ saya kata, ya Allah kesiannya. Orang kita banyak sangat menuhankan nafsu. Tu yang saya beritahu. Ya? Dia kata kita penunggang agama. Saya kata orang lain menunggang nafsu, kau tak marah. Menunggang agama, kau marah. Saya kata ini zaman paling baik nak menunggang agama. Sebab sekarang merupakan zaman ramai orang menunggang nafsu dan ramai orang bersetuju dekat situ. Tak kisah, minta maaf, handphone sampai 2-3 ribu, itu nafsu tuan-tuan. Itu bukan keperluan, kerana kehendak ya. Kehendak ke keperluan, saya pun tak apa ingat dah. Tapi itu perkataan dia. Ada banyak perkara yang kita sanggup pay untuk memuaskan nafsu dan kita tak kisah. Tapi bila sampai agama, kita sangat berkira. Maknanya apa? Iman kita ada problem. Saya cakap ni tuan-tuan dan puan, sebenarnya saya banyak cakap pada diri saya. Saya bagi contoh, saya pun struggle juga macam saya kata tadi. Nak beli kitab tafsir pun kami berkira. Tapi saya bagi tahu kami didik hati dengan agama, jangan berkira. Sebab Allah SWT sedang melihat. Tuhan tak minta kita sampai berjuang, berperang tuan-tuan dan puan, sampai meninggal. Tuhan tak minta. Tuhan minta sikit-sikit je. Betul tak? Kalau yang kecil-kecil, sikit-sikit ni pun, kita cakap punya macam-macam, bayangkan, agak-agak boleh ke kita masuk syurga? Tu yang kita fikir. Ya? Tu yang kita fikir. Ya? Sebab ahli syurga, mereka ni pergi baca dalam Al-Quran. Orang yang masuk syurga ni, Allah SWT dah tunjuk, mereka banyak buat perkara besar untuk agama. Baru dapat masuk syurga. Ini satu lagi masalah orang kita tuan-tuan dan puan. Ramai nak masuk syurga dengan amal ibadah yang kecil-kecil. Ya, amal ibadah yang kecil-kecil. Saya tak kata benda tu tak salah. Saya tak kata benda tu tak menjamin. Tapi kita banyak belajar daripada hidup Rasulullah, hidup para sahabat dan sebagainya. Para sahabat tu tuan-tuan dan puan-puan baru-baru ni 2 tahun lepas tak salah saya pergi ke Turki. Ya, di Turki ada makam Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Beliau merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Bayangkan, duduk dekat Mekah, Madinah. Ya, makam kat mana? Turki. Kenapa punya jauh makam kat Turki? Even, ya, nak diberitahu, waktu dimakamkan kat situ, tak ada orang tahu yang tu makam Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ada cerita lah yang sangat interesting. Ya. Lepas tu, baru tahu lepas tu. Tapi kita nak bagi tahu, para sahabat, ya, daripada beratus ribu para sahabat ni, yang meninggal dekat Mekah, Madinah lebih kurang 10-12 ribu tuan-tuan dan puan. Yang lain tu semua meninggal jauh-jauh. Ada yang kubur pun tak tahu mana-mana. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Depa ni nak sambung. Depa ni rasa depa ni ejen Rasulullah SAW, sanggup ni korban kehidupan, korban kesenangan, pergi punya jauh-jauh. Kita kata dahsyat tuan-tuan dan puan. Dahsyat depa ni. Sampai ke tahap tu. Inilah manusia yang kita sebut sebagai apa? Siddiqin tadi. Dan juga syuhada yang kita sebutkan tadi. Dan kemudiannya, ni satu lagi, solihin. Jadi 4,
nabiyyin wasiddiqin wasyuhada salihin. Orang-orang soleh. Tuan-tuan dan puan-puan, orang soleh cuba kita cari. Ramai lagi hidup sekarang. Cuba cari. Cuba cari. Kalau apa? Kalau kita jumpa, pergi program-program depa ni tuan-tuan dan puan. Bawa anak-anak. Biar anak-anak nanti nampak ini orang-orang yang kena letak first priority dalam kehidupan. Kena pergi tuan-tuan dan puan. Orang soleh cukup ramai. Carilah ustaz-ustaz mana, habib-habib mana ya. Orang-orang macam ni yang kita nampak kehidupan mereka didedikasikan kepada Allah SWT. Kita rapat-rapat mereka, kita ikut mereka dan bantu mereka tuan-tuan dan puan. Bantu mereka dengan harapan kita dapatlah menyelit-menyelit nanti ya, sama-sama dengan kumpulan yang grup yang bagus ni pada hari kiamat nanti insya-Allah ya. So itu an'amta alaihim. Dalam hidup kita sekarang, tengok mindset kita. Siapa orang yang kita suka? Ada tak orang yang kita suka, yang kita kagumi ni tuan-tuan dan puan, yang kita kagum, yang kita rasa best bila ambil gambar dengan depa ni? Depa yang orang kita suka ni masuk tak dalam grup an'amta alaihim? Dekat situ maksudnya tadi pemikiran tuan-tuan dan puan. Kita ni besarkan siapa? Tu perkataan dia. Kita ni besarkan siapa? Contoh, kalau ada duit tuan-tuan dan puan. Kalau ada duit, kita pun nak pergi jalan-jalan. Betul tak? Tak salah pergi jalan-jalan mana-mana ya. Tapi sekarang ni kalau dalam pemikiran kita ada Nabi iaitu manusia an'amta alaihim, mesti kita akan terfikir, aku nak pergi Mekah, aku nak pergi Madinah dulu, and then aku nak pergi jejak-jejak, nak cari jejak-jejak kehidupan para Nabi. Kat mana? Aku nak pergi ziarah Palestin dulu. Pergi Jordan dahulu. Kat situ tempat dia orang ni dulu berlega. Pergi ke Palestin, pergi Baitul Muqdis. Macam yang saya cerita dalam tafsir sebelum ni. Saya bawa balik daripada Palestin. Saya tengok sendiri tempat Maryam, tempat Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria. Punya ramai. Nabi Musa, Nabi Daud. Semua kat Palestin rupanya tuan-tuan dan puan. Waktu tu saya cakap, rugi betul aku. Baru sekarang baru nak pergi ke Palestin. Kalau tahu daripada dulu ada duit, saya kumpul pergi kat sini. Sebab apa? Kita nak ikut betul-betul para Nabi ni tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Itu yang kita nak beritahu. Yang pertama, an'amta alaihim. Yang kedua, maghdub. Maghdub ni apa maksudnya? Yang dimarahi. Baik. Kalau kita lihat antara hadis Rasulullah SAW, ya, maghdub ini dimaksudkan kepada orang Yahudi. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kenapa difokuskan maghdub orang Yahudi ni Allah marah? Kenapa? Kenapa Allah marah kat depa? Baik. Kalau baca Quran, kita akan dapati orang Yahudi ni dia ada satu sifat, dia degil tuan-tuan dan puan. Sebab tu kena marah. Degil. Tu perkataan ya. Dia degil. Ya, keras hati. Tak nak ikut cakap. Sebab tu kena marah. Apa bukti dia Ustaz? Macam ni. Start orang Yahudi ni Allah SWT sayang tuan-tuan dan puan. Ya, Allah SWT sayang. Punyalah sayang Allah SWT. Mereka orang Yahudi diberikan privilege, special privilege, layanan first class, sampaikan layanan yang mereka dapat, kita pun tak dapat. Saya cakap terang. Walaupun kita umat Muhammad, kita tak dapat. Mereka dapat lagi power, tuan-tuan dan puan. Apa yang mereka dapat? Cuba tengok. Allah SWT mudahkan kehidupan mereka. Sampaikan tuan-tuan dan puan ya. Makanan pun Allah SWT bagi. Kan kita baca dalam Al-Quran kisah orang Bani Israel ya, yang hidup pada zaman Nabi Musa. Depa ni hamba mula-mula. Ya, hamba. Waktu tu depa diselamatkan oleh Nabi Musa dari kekejaman Firaun. Ya. Kemudian cara selamatnya pun sangat-sangat luar biasa. Ya, kita tahu sangat-sangat luar biasa. Air laut boleh terkuak. Rasul pun tak dapat tuan-tuan dan puan air laut terkuak. Betul tak? Ini air laut terkuak. Special privilege. Kemudian bila mereka lapar, dalam ayat Al-Quran, cuba baca juz 1. Ni turun makanan dari langit. Panas, ada awan ikut tuan-tuan dan puan. Makan turun daripada langit. Manna wassalma. Wassalwa, minta maaf. Ya. Juz 1 ada. Manna wassalwa. Turun makanan dari langit. Dah makan punya sedap tuan-tuan dan puan. Manna wassalwa, dapat dah makan. Ya. Haus. Bila haus, Nabi Musa bagi special air. Ini cerita padang pasir, tuan-tuan dan puan, susah dapat air. Kita kena bayangkan zaman tu ya. Nabi Musa bagi layanan special, ketuk batu. Keluar 12 anak mata air. Sebab orang Bani Israel waktu tu dia ada 12 grup. Jangan bagi mereka berebut. Ada 12 mata air, semua keluar. Benda ni saya cerita ni tuan-tuan dan puan, batu, mata air, yang apa semua ni, semua ada lagi kat Mesir.
Ada lagi. Batu tu ada lagi. Air tak keluar lah tuan-tuan dan puan. Saya pernah pergi tempat tu. Saya pernah pergi dekat kawasan Sinai tuan-tuan dan puan ya. Cerita depa ni macam mana macam mana layanan Allah SWT bagi kepada mereka dalam keadaan layanan special privilege. And then Allah bagi hidayah, namanya apa? Tu Taurat. Bagi hidayah ni, bagi satu kitab supaya dapat menunjukkan mereka jalan kehidupan yang lebih pasti. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan special privilege tadi tu. Dalam keadaan special tadi tu, depa ni punya degil. Degil macam mana? Depa berani cakap dengan Nabi Musa, "Wahai Musa, boleh tak kami ni bukan tak nak ikut Allah SWT ni. Kami nak tengok Allah SWT jahrah." Kan ada ayat, ya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Dia kata begitu. Minta maaf Nabi Musa. Ya, kami ni bukan tak percaya Allah SWT, tapi kami akan percaya once kami nampak ni Allah depan-depan. Punya teruk depa ni tuan-tuan dan puan-puan. Padahal sebelum tu air terkuak depan mata. Tongkat baling jadi ular, kalah Firaun. Kalah Firaun depan mata. Tak nak bukti apa lagi? Tu cerita dia. Makanan daripada langit turun. Air tiba-tiba keluar. Dah special Mitchell dah ni. Tapi ini nak cakap hati punya keras. Sampai sanggup minta dengan Nabi Musa. Tu, nak tengok Allah depan-depan, baru kami beriman. Dia cakap macam tu. Kisah dalam juz 1 ada. Yang paling Nabi Musa geram. Memang Nabi Musa geram. Baca dalam Al-Quran dan Al-Quran. Ya. Kan Nabi Musa nak jumpa Allah SWT naik Bukit Sinai. Tinggalkan mereka ni kat bawah kejap. Tinggal tak lama tuan-tuan dan puan, 40 hari, sebulan ni lebih kurang. Sebulan tinggal ni, balik Nabi Musa tuan-tuan dan puan, dah sesat. Dah sesat. Dia bantainya buat apa? Patung lembu, disembah patung lembu tuan-tuan dan puan. Punya teruk, bayangkan punya teruk kerah hati Bani Israel ni. Baru tinggal sebulan dah sesat. Lepas tu macam-macam alasan mereka ni bagi. Ini cerita tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT marah sangat. So conclusion dia apa? Conclusionnya ialah Tuhan cakap jangan ikut perangai macam ni. Perangai orang yang kami dah bagi hidayah, dah suap dah ni. Itu perkataan kita. Dah bagi hidayah depan-depan, Quran dah ada, Ustaz dah ada, YouTube dah ada, tapi hang degil. Hang tak nak dengar, hang tak nak ikut. Hang tak nak appreciate benda ni. Kau tak nak dapat Quran dah tak payah panjat dah gua Hira, tak payah dah. Belajar je sekarang ni, tekan dia. Bukan susah ya. Kalau tu pun tak nak, bahaya tuan-tuan dan puan. Takut-takut ada mentaliti ni apa? Mentaliti yang saya kata degil tadi sampai Allah SWT marah. Ini semua kisah mentaliti tuan-tuan dan puan. Sebab Tuhan tahu pelakunya tu memang akan meninggal. Bani Israel yang cerita Nabi Musa dah meninggal dah. Ya. Tapi sifat Bani Israel yang mau hidup tu, minta maaf tuan-tuan dan puan, sekarang cukup banyak. Sekarang cukup banyak. Tak payah tengoklah negara Israel tu jauh sangat. Kita pun ada tuan-tuan dan puan. Ya, ini cerita macam mana tadi? Tuhan dah bagi hidayah, Tuhan dah datangkan Nabi, dah bagi kitab, tapi tak nak apa? Tak nak ikut. Tuhan dah tolong, tapi tak nak ikut. Itu sebab kena marah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hatilah kita sekarang ni cakap sama-sama. Saya pun bercakap macam tu. Ya, saya pun cakap macam tu kepada diri saya. Kadang-kadang bila rasa malas nak belajar agama ni, saya cakap balik pada diri. Kau ni tiap-tiap hari di-remind oleh Allah SWT. Reminder berbentuk, jangan ikut orang mardub. Jangan ikut orang mardub. Ni sekarang dah mula nak ikut. Hati-hati. Gitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan last sekali, dhalin. Dhalin ni pula apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan? Dhalin ni maksudnya orang yang disesatkan. Kalau tengok hadis Rasulullah SAW, dhalin ini ialah orang Nasrani. Ini kata Rasul. Tapi kita tengok apa maksud sebenarnya tu. Ya, supaya kita boleh nampak kaitan kita dengan dhalin, maghdub dan juga an'amta alaihim ni. Kadang-kadang kita rasa kita an'amta alaihim, sebenarnya tak. Mungkin kita maghdub, mungkin kita dhalin. Tak perasan. Ya? Dari sudut pemikiran, itu yang kita sebut tadi. Ya? Baik. Dhalin ini adalah satu bentuk manusia yang Allah SWT sesatkan. Sebab apa? Depa ni orang Nasrani ni, Allah SWT dah bagi dah tu kitab Injil. Dah bagi dah Nabi Isa. Dah dalam tu dah bagi tahu Tuhan tu satu. Tapi depa ni gemar nak try-try sendiri. Gemar nak tukar-tukar sendiri. Tuhan satu. Depa cakap, rasa Tuhan tak satu lah. Tuhan ni 3 lah, 3 in 1. Dia cakap macam tu. Rasa Tuhan ni dia ada anak lah. Depa cakap macam tu. Padahal Allah SWT dah clear cut dah tuan-tuan dan puan. Dengan Nabi Isa dah bagi tahu awal-awal. Tak, Tuhan ini lam yalid wa lam yulad. Tuhan ni satu. Tapi depa sengaja nak try-try, nak fikir-fikir benda lain.
Ini dolin, sesat tuan-tuan dan puan. Seolah macam ni, kita dah ada Waze. Waze ni memang diyakini, kalau ikut dia apa dia cakap. Dia kata kiri, dia masuk kiri. Tapi kita ni jenis apa? Taklah, ni bukanlah, jalan ni bukanlah, nak ikut jalan kanan dah. Maknanya apa? Ni perangai memandai-mandai, tuan-tuan dan puan. Yang memandai-mandai ni apa berlaku? Itulah sesat barat. Betul tak? Kita faham ikut Waze pun dah tahu dah. Kalau Waze cakap masuk kanan, masuk kiri, kita mandai-mandai ikut masuk jalan yang lain, mana pergi kita? Ke Lombong lah tuan-tuan dan puan, ya. Tak sampailah ke destinasi dengan waktu yang kita inginkan. Ya, silap kena tahan polis. Wallahu a'lam. Tapi itu analogi saya bagi, nak bagi faham. Kenapa dinamakan kumpulan ini kumpulan dolin? Maksudnya apa? Dalam senario kita sekarang ni, Tuhan dah bagi kita satu panduan yang cukup lengkap. Namanya Al-Quran, namanya hadis. Jangan kita mandai-mandai nak cari. Ada mungkin cakap manusia lain yang lebih baik daripada cakap Rasulullah SAW. Ya. Jangan kita fikir ada lagi benda lain yang lebih baik daripada saranan Al-Quran. Ini pembahaya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, kalau kita ada pemikiran macam tu, kita percaya ada saranan lain yang lebih baik daripada saranan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maknanya apa? Kita ni nampak macam orang Islam, tapi pemikiran kat sini tuan-tuan dan puan-puan. Pemikiran tu yang kat sini. Dan bahaya pemikiran ni, nanti dia akan lead kepada action kita. Betul tak? Sebab apa yang kita action ni, apa tindakan kita, dia semua berasal daripada pemikiran kita. Iaitu apa yang kita percaya, apa yang kita besarkan, apa yang kita letak nilai tinggi dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan kepada tadabbur ayat nombor 7 ini, ya, seperti yang saya katakan tadi, kita sekarang dah tahu Allah SWT cakap, saya suka satu, lagi dua tak suka. Kita kena tanya balik diri kita. Tengok balik lepas ni keluarga kita, anak kita, ya. Dia orang ni follow ke tidak yang empat ni? Dah kenal mendalam ke tidak yang empat ni? Okey, kalau dah kenal, information dah ada, follow ke tidak kehidupan ke arah tu? Cuba tengok balik tuan-tuan dan puan-puan. Ini masa untuk kita melihat hidayah bukan tak datang. Hidayah sebelum hidup dah ada lah. Betul tak tuan-tuan? Celik-celik Al-Quran, Sunnah semua dah ada. Cuma sekarang ni, that's why kita baca surah Fatihah sampai 17 kali. Sebenarnya apa? Nak bagi peringat kepada diri kita. Supaya dalam kehidupan ni, sentiasa membuat keputusan yang bijak, keputusan yang tepat. Ya, kita sama-sama doa, tuan-tuan dan puan-puan. Semoga dalam kehidupan kita ni, kita meletakkan prioriti. Kalau suka sangat orang, biar orangnya termasuk dalam golongan an'amta alaihim. Cuba tengok balik anak kita, siapa yang depa besarkan dalam hidup depa ni? Adakah orang yang dia besarkan dalam hidup dia ni masuk dalam an'amta alaihim ke maudub ke dolin? Bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang anak kita nampak sekolah agama tu, tengok yang dia minat siapa? Dia minat artis, yang dia minat pemain bola, kalau orang lelaki, kalau perempuan mungkin artis dan sebagainya. Bahaya. Bahaya. Orang yang dia minat tu lah nanti dia akan tiru 100%. Betul tak tuan-tuan dan puan? Kena hati-hati. Bukan kata tak boleh tengok bola. Saya pun tengok Liverpool, Mo Salah saya tengok. Tapi orang cakap tengok sampai ke tahap tak adalah bersungguh-sungguh sangat tuan-tuan dan puan-puan. Kita tahu tahap barriernya sampai ke mana. Kita tak sampailah nak follow orang tu tuan-tuan dan puan-puan. Dia sampai yang bahaya ni tuan-tuan dan puan-puan, sampai dah follow, dah taksub, tu yang bahaya. Sebagai contoh, kan masyarakat kita baru-baru ni, tu siapa tu? Ada orang lelaki tapi mengaku nak jadi sangat perempuan. Pergi ke Mekah pun nak jadi perempuan padahal dia tu lelaki, ya. Benda ni terus terang tuan-tuan dan puan-puan, ya. Memang terus terang salah. Tapi nak jadi cerita, tengok pemikiran orang Melayu kita punya ramai yang songsang, ramai yang backup ni. Kesilapan yang orang tu buat depan rumah Allah, ramai yang backup. Ya Allah, saya kata apa masalah orang kita ni? Ya, hanya kerana apa? Tengok cantik. Ya, tengok cantik padahal tu lelaki tuan-tuan dan puan. Ramai orang backup. Bayangkan tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Punyalah, minta maaf lah saya cakap, punyalah teruk sebenarnya masalah kita sekarang ni. Orang Melayu kita sebenarnya banyak masalah tuan-tuan dan puan, ya. Masalah kita ikut orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kata tak termasuk dalam senarai. Ya, orang yang macam tu tadi dia buat salah, kita minta dia dapat hidayah. Kita bukan nak menyalahkan dia, tapi kita nak bagi tahu ni, our society suka siapa. Tengok Facebook like cukup tuan-tuan dan puan, ya. Tengok ustaz punya likers, ya. Tengok ustaz punya likers macam mana terror, bukan saya lah. Tengok orang yang hebat-hebat Habib ke paling kuat dalam 200,000, 300,000, ya. Tapi yang belah-belah kat sini ni berjuta tuan-tuan dan puan. Yang berjuta tu siapa orang kita lah tu. Betul tak tuan-tuan dan puan? Ya.
Tu kita nak bagi tahulah manusia siapa tu. Takut bukan masuk dekat sini, takut masuk dekat sini ya. Ini semua sangat penting sebab Tuhan tahu siapa yang kita follow, itulah yang mencorakkan sebenarnya kepribadian kita dan juga kehidupan kita secara umumnya ya. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, pencerahan daripada surah Al-Fatihah. Nampak sangat surah Fatihah ni Allah SWT nak bimbing kita betul-betul ketat-ketat ya. Dia start dengan apa? Dia start dengan cerita tentang visi kehidupan. Dia cakap dengan kita visi kehidupan kita nak cari redha Allah SWT. Mulakan semua amalan, ingat betul-betul dia buat semua amalan memang untuk mencari redha dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ni saya pakai baju Bismillahirrahmanirrahim. Kerana-Mu ya Allah saya pakai baju ni. Sebab apa? Saya sedar selama ni Kau sayang saya. Kemudiannya apa? Tuhan minta kita always activatekan pemikiran bersyukur. Orang yang bersyukur ni dia akan ada satu perkara, the power of abundance. Tu perkataan orang putih lah. Bila kita ada sentiasa bersyukur, berterima kasih kepada orang, kita dapat rasa dalam hidup kita ni dapat terima banyak hadiah. Kan saya cakap hari itu, asyukru wassana. Betul tak? Kita banyak puji, kita banyak syukur tuan-tuan dan puan-puan sebab kita dapat rasa yang hidup kita ni dihargai. So Allah SWT nak aktifkan positive mindset dengan apa? Dengan menyebut Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat rasa yang kita ni dah ada banyak. Berbandingkan kalau kita yang kadang-kadang banyak menggerutu, banyak merungut, kita rasa kita ni dapat sikit. Itu penangan kalau kita dapat faham Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita sebut Ar-Rahmanir-Rahim ni kita dapat rasa yang diri kita ni sedang dihargai, sedang disayangi. Apa impak dia? Orang yang rasa diri dia disayangi, dia akan hati dia berbunga. Dia akan rasa hidup dia tak ada masalah, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang para Nabi rasa. Itu yang para Rasul rasa. Walaupun kita nampak, zahir, punya susah hidup mereka ni. Tapi kita tak nampak mereka ni mengungut, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Yang mereka buat, go on. Janji Allah sayang, cukup dah, settle. Yang lain tak dapat, tak apa. Sebab bila Allah sayang, khazanah bumi ni dia punya. Dia boleh bagi macam-macam. Ya. Itu impak Ar-Rahmanir-Rahim kalau faham betul-betul. Malik Yaumiddin. Bila kita faham erti Malik Yaumiddin, hati ni ada rasa harapan, ada rasa hope. Kita dapat rasa nanti Allah SWT bila kita jumpa face to face one day, dia akan layan kita dengan baik. Kita dapat rasa bila kita lakukan amal ibadah, beli kitab tafsir sampai RM500, kita tahu nanti dapat layanan yang baik oleh Allah SWT. Baru kita dapat rasa bila kita buat sesuatu yang besar kepada agama, tak rasa sia-sia. Sebab nanti hari kiamat Allah SWT akan balas dahsyat punya balasan. Bukan sekadar hari kiamat. Bukan sekadar dahsyat tu, bukan dahsyat teruk. Dahsyat yang besar, yang bagus tuan-tuan dan puan. Ni, hari waktu kita hidup pun dia akan jaga keperluan kita hidup, keperluan hidup kita insya-Allah ya. Kemudiannya apa? Lepas Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah SWT nak fine tune pemikiran kita ya. Jangan bagi kita ni rasa tinggi sangat ya. Dia sentiasa ingatkan kita, pangkat kita sekarang ni ya, tahap kita sekarang ni tu hamba. Tapi jangan rasa low dengan hamba. Kena rasa proud dengan hamba. Sebab semalam kita dah bincang apa maksud hamba. Kemudiannya Tuhan kata, jangan risau kalau hadapi masalah dalam hidup. Sebab apa? Orang Islam, dia sentiasa ada jalan keluar. Jalan keluar di mana? Tu tersambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka nasta'in, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tolong dengan saya. Cuma kena bagi cantik dulu. Maknanya usaha tu kena perkemah dulu. Jangan sampai bila fikir ya orang Islam boleh minta bantuan terus dapat, takkan dapat tuan-tuan dan puan-puan ya. Nabi Musa pun berdakwah berpuluh tahun, betul tak? Berpuluh tahun baru sampai ke tahap boleh buka laut tuan-tuan dan puan-puan ya. Nabi Nuh 950 tahun. Maknanya usaha tu kena effort, kena jaga betul-betul. Kemudian nasta'inlah kepada Allah SWT. Once Allah SWT datangkan bantuan, nusrahnya dahsyat ya. Nusrahnya dahsyat insya-Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta ni benda paling mahal. Bagi reminder dalam diri. Ya Allah, bagi saya sentiasa ngam dengan hidayah ni. Kita tadi minta hidayah, bukan hidayah tak dapat lagi. Dah ada, cuma kita belum ngam lagi. So kita minta, ya Allah bagi saya kuat-kuat pegang hidayah ni. Iaitu hidayah apa? Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ya? Dan kalau kita ni nak sangat orang yang kita nak follow betul-betul, Allah SWT kata boleh. Follow orang boleh. Follow yang ni an'amta alaihim. Pasti pemikiran mereka, apa yang mereka minat, apa yang mereka buat, apa yang mereka suka, follow rapat-rapat. Yang hidup masih ada ni orang soleh. Pergi cari orang soleh. Rapati mereka. Bantu mereka. Ya, buat apa yang terbaik supaya kita ni berada dalam grup mereka ni.
Itu maksudnya. Ajak anak-anak sekali. Jangan fikir seorang-seorang. Ajak anak-anak sekali. Biar kita ni waktu hidup suka empat grup yang saya beritahu tadi. Dan last, kata Allah SWT, be careful. Jangan sampai tersalah pilih orang. Orang yang maudub dengan orang yang dolin. Takut-takut nanti kita pun sesat barat. Kita pun dimarahi oleh Allah SWT. Na'uzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, minta maaf masa terlejak sedikit ya, tapi lebih kurang begitulah perbincangan kita. Alhamdulillah berakhirlah sudah ya, berakhirlah sudah tadabbur surah Fatihah. Dan satu lagi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan ya, kami dapat beberapa PM ya semenjak kami mengadakan tadabbur surah Fatihah ni, ada orang PM kita, ada orang yang WhatsApp kita bila kita bagi kita ada bagi nombor ni nak join tajwid luar biasa ni ya. Ada yang WhatsApp depa kata nak panggil ustaz bagi ceramah surah Fatihah ni dekat masjid depa ya. So boleh ke tidak ya? Kami kata boleh, no problem, tapi tengok juga pada waktu kita ya. So kalaulah tuan-tuan dan puan-puan fikir ya, mana yang ada akses kepada tu ya, dan nak sampaikan kepada jemaah di tempat tuan-tuan dan puan-puan, nak panggil ustaz Srab, no problem tuan-tuan dan puan-puan, panggil je insya-Allah ya. Nanti kita akan tengok waktu, tengok kesesuaian mana yang kita boleh, kita akan pergi insya-Allah. Boleh hantar ke nombor ni ya. Bagi tahu nanti urusia kami nanti kita akan bincanglah sama-sama insya-Allah. Saya pun suka ya, sebab bila kita dapat pergi berceramah ya di surau, di masjid, dia bila ceramah kat surau kat masjid, depan ada orang, dia punya feeling lagi best tuan-tuan dan puan. Cakap point kadang-kadang lagi mahal ya keluar. Yang ni saya cuba mahal juga, bukan saya tapis-tapis tak. Saya cuba yang terbaik. Tapi tuan-tuan dan puan tahu tak, saya ni bukan nampak beratus orang ni. Saya nampak handphone saya tuan-tuan dan puan ya. Feeling tu lain ya, feeling tu lain. Itu ialah yang kita nak cerita. But never mind ya. Satu lagi hari Sabtu ni saya ada seminar tadabbur surah Al-Mulk di Masjid Bukit Jelutong. Saya just nak jemput tuan-tuan dan puan-puan, mana yang dekat lah ya, mana yang berkelapangan, boleh kita sama-sama belajar surah Al-Mulk pula ya. Hari tu dah belajar dah, Alhamdulillah dah ada, tapi masjid tu dijemput. Ya dijemput, ada orang yang suka tengok live macam tu, betul tak? Ada orang yang boleh belajar macam ni. So kalau ada yang kelapangan, boleh datang. Hari Sabtu start pukul 9 pagi sampai 12 tengah hari ya. Half day dia tak lama ya. Dan satu lagi ya, seperti yang anda semua tahu, 16 hari bulan sesi tajwid luar biasa kita akan bermula. Kalau anda yang memang dalam hati dah lama nak cari peluang, nak belajar ilmu tajwid, nak bagi perkemah betul-betul, tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba nak bantu ya. Saya cuba nak bantu. Anda boleh hadiri kuliah tajwid luar biasa masterclass kita berjalan selama 6 minggu ya. Anda boleh dapatkan maklumat dia dekat sini. Kalau nak tahu lebih panjang lah, sebab ini saya cakap sikit, sini cukup panjang maklumat dia ya. Dan kalau anda nak lebih mudah, anda type join TLBM dekat WhatsApp, hantar ke nombor ni. Ustaz kami akan layan anda insya-Allah ya. Macam mana ni, buku dia pun ada. Mereka yang mendaftar dalam masa 48 jam dapat hadiah daripada kami insya-Allah. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan ya, perbincangan kita di dalam surah Al-Fatihah. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah silap kata-kata ya. Kalau ada yang terasa sini sana, saya minta mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Tujuan saya satu je, saya nak sangat kita ni sama-sama dengan Allah SWT ni kita makin rapat, kita makin dekat insya-Allah. Tiap-tiap hari Allah bagi kita nikmat, kita try our best nak mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menghargai dua hidayah yang Allah SWT dah bagi kepada kita, iaitu hidayah Al-Quran dan juga hidayah Rasulullah, hidayah petunjuk yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah minggu depan ya, hari Rabu dan juga Khamis ya. Rabu dan juga Khamis kita akan tadabbur surah apa? Surah Al-Fajr. Pukul 9 malam di tempat yang sama, FB Ustaz Asraf. Sekali lagi saya just nak pesan bagi mereka yang sedang menonton yang masih belum tekan butang share, tolong tekan butang share biar malam ni kita tidur, kita dapat tidur dapat saham. Saham apa? Saham pahala ya. Ada orang tonton, bila mereka tonton, mereka belajar, impact pahalanya tu yang kita sebut sebagai pahala amal jariah, pahala ilmu yuntafa'uhi akan kita dapat insya-Allah ya. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.